Sorry, sebab paid version tu dah tamat dah actually. Alright, so tak apa, kita buat yang ni 2-3 kali pun tak apa, sebab yang penting ilmu lah. Sila masuk balik. Okey. Sila masuk balik. Okey. Kita tengok balik yang ni ya. Baik. Kita dah rekod tak? Okey, kita dah rekod. Okey, masuk. Sorry gangguan teknikal sebab yang paid version tu memang sebulan dah habis sebab kita buat dah sebulan tu Sabtu Ahad. Kita buat 2 kali seminggu tu ada 8 session, 10 session. 2, 4, 6, 8, 10 gitu lah. Okey. Yang ini kita sambung tadi ya. Tengok apa yang berlaku sekarang. Alright. Apa yang AO beritahu? AO ni cakap, okay, situasi ini masih lagi dalam situasi buy mode. Okay, maksudnya untuk pullback wave nombor 4 ataupun B, okay, yang ini wajib berada di kawasan kosong. Wajib berada di kawasan kosong. So secara technically saya boleh beritahu bahawasanya untuk pertukaran itu dia belum berlaku secara keseluruhan, secara total. Saya melihat di sini hanya sekadar pullback. Saya melihat di sini sekadar pullback dengan AO ni nanti akan berada di bawah kosong. Nanti dia akan buat lagi satu kenaikan yang mana nanti baru akan berlaku divergence. So for this point, untuk situasi ini, alright, kalau kita menggunakan Fibonacci, kita boleh lihat bahawasanya tempat yang kita jangkakan, alright, untuk hari Isnin ni saya jangkakan akan berlaku penurunan sekadar di 161, okey, dan juga 261. Alright, 161 atau 261, which is mata saya melihat lebih kepada 261. Sebab apa? Sebab di sini ada zone. Yang mana yang ini adalah ada zone. Yang mana? Zone swap. So bagaimana nak melihat zone swap? Ya. Kalau kita tengok di sini market naik. So ada banyak kawasan yang market ni dah pecah. Di sini ada satu, ya, pecah di sini. Di sini juga berlaku pemecahan. Alright. Di sini pun ada, di sini ada, di sini pun ada. Mata saya melihat lebih kepada sini. Bila di sini high ni yang dulu merupakan halangan ataupun saya letak sebagai R1 lah. Kemudian dites R1. Kemudian dites di sini as a R2. Kemudian dia boleh breakout. Syarat untuk swap ada 2 support atau 2 resistance dan ada satu breakout, iaitu breakoutnya di sinilah. Break. Ya, ada satu break di sini. Okay. So dia akan jadi tempat yang paling bagus untuk buy di sini. Zone dia, satu. Dan 261 juga berada di area sini. So, saya melihat kebarangkalian yang amat besar di sini. Itu satu. Yang kedua, kita juga ada kebarangkalian di sini. Bukan tak ada.
Bukan tak ada. Ada sebab dulu di sini juga ada support. Iaitu ada resistance iaitu R1. Dia di sini juga ada R2. Alright. Sini R1, R2. Breakout pun ada di sini. Cuma di sini tak retest lagi lah. So kalau dia retest di sini, wajib untuk dia naik dulu. Tapi kita tahu bila market dia buat correction, dia ada bentuk correction. Correction dia adalah either dia boleh jadi A, dia boleh jadi B, dan dia boleh jadi C. Ini bentuk correction. Atau dia boleh jadi triangle. Itu juga adalah correction. Alright. Dia boleh jadi triangle. Atau dia boleh jadi sideways. So kalau dia jadi salah satu daripada bentuk yang kita cari ini, iaitu A, alright, A, dan kawasan yang kita nak adalah entry level kita yang kita tunggu hanya di sini. Satu, dua, iaitu 0.386 dengan 0.5 atau 0.786 dengan 0.88. So, dia berkeberangkalian untuk buat C-nya di situ. Ya, finally dia akan pergi ke C dah. Dan kita nak supaya AO ni nanti di sini akan ada kecil lah. Kecil kat situlah. Alright. Untuk membentuk wave nombor 4 ataupun wave B lah. Wave 4 ataupun wave B. Kita tak boleh baca lagi sama ada 4 atau B. Takut-takut yang ini dia tak masuk bawah. So maksudnya apa? Maksudnya trend up tu masih berlanjutan, pullback belum complete lah. Pullback tu belum complete. Alright. Daripada sini, kalau kita tengok dia punya kenaikan, tu Azmi juga dan juga yang lain, semasa sampai di area 161, 261, there is no such as SOP, iaitu IB dengan CB. So tendensi dia untuk naik, untuk naik kepada the next level of FIBO itu amat besar lah. Kalau kita tengok di sini dalam proses turun ini, dia turun tidak bersebab dengan CB1. So di sini ada swap zone. So di sini adalah satu tempat yang baik untuk ambil tindakan untuk buy. Dan dia pecah kepada CB1 di sini, pecah ya. Dia pecah di CB1 di sini. Kita boleh tarik satu lagi Fibonacci untuk buat penambahan daripada segi entry. Macam mana? So kalau kita tengok saya buang dulu yang ni. Kalau kita tengok daripada sini, dia naik ni, dia pecah CB kat sini pecah dekat sini. Yang ini kita nak dapat di kawasan akar. Masih lagi 50-50. Kalau dia bolos, kita ada satu lagi di bawah lah. Tapi ternyata kalau dia bolos, ada you cut loss atau tak, itu terpulang. Tetapi di sini ada kawasan swap zone, adalah kawasan swap zone. Itu satu faktor. Yang kedua, kalau you base pada after dia dah retest, kemudian dia naik untuk break CB1, you tarik daripada sini sampai ke sini. Alright. Okay. Kalau you tengok, dia bagi you entry di kawasan sini. Satu di sini. Yang ni tak sampai. Dia tak sampai, kita tak ada entry lah. Okay. Tapi semasa dia bagi di sini, penambahan di sini, kita ada dua entry lah yang boleh masuk. Satu di sini, dia datang lagi, satu di sini. Kalau dia datang lagi, di sini satu lagi.
Dan finally dia sampai juga kawasan 423 di atas sini. Finally dia sampai juga. Okay. So untuk malam ni kita melihat bagaimana nak entry dengan Fibo. Satu, yang kedua cara penarikan Fibonacci dan juga cara untuk kita hold position kita melihat kepada apakah ada SOP, IB, CB di kawasan Fibo. Kalau ada, better you get out first lah. Takut-takut dia buat satu pullback yang dahsyat, ya, takut profit menjadi low, profit menjadi tinggal sikit. Alright? Baik, itu satu. Kemudian saya nak masuk kepada weekly lah, weekly trade. Alright. 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 Satu separator ni di kawasan H4 dia menggambarkan adalah satu minggu. Right? Dia menggambarkan adalah satu minggu. Baik. Daripada sini, kalau kita ambil daripada sini, ini kita nak tengok minggu depan bull or bear. Dia satu ilmu yang mana kita nak buat prediction next week is gonna be bull or bear. Tapi kita kena melihat kepada last week bull or bear. Okay. Katakan kita duduk di sinilah. Bila kita duduk di sini, ya, di sini, ataupun di sini, tak ada masalah. Di mana tak ada masalah. Katakan kita duduk di sini, kita melihat open market di sini, open market di sini untuk minggu yang inilah, awal minggu ini, opennya di sini, close-nya di sini. Ini close dia. Open di sini, close di sini. So obviously kalau kita tengok di sini badan dia, okay, ni body dia. Daripada kalau kita buat as a bull candle, maka kita menggunakan hijau, okay. Dan yang ini shadow, right? Shadow sampai bawah lah. Sebab di sini ada pressure market naik. Okay. Open di sini. Dia mula dia turun dulu. Lepas tu dia naik dengan shadow. Alright. Kemudian dia naik terus daripada sini open. Terus menjadi bull candle. Sampai di sini dia turun balik. So di sini adalah high. So kalau kita tengok obvious dalam separator macam ni, kita dapati minggu itu adalah minggu bull. Minggu bull. Now, bila minggu bull, minggu ni minggu bull, apa yang penting, apa yang perlu anda lihat? Dia ada point yang perlu anda lihat, ya, point penting. Yang pertama, anda kena lihat open week. Tengok open week di mana. Yang kedua, anda kena tengok close week. Anda kena tengok close week dia di mana. Alright. Kemudian anda juga kena tengok dia punya ketiga high and low week dia. High and low week, ya. So benda ni anda kena tengok. So apabila market ni yang bull candle ni, alright. Saya kurangkan sikit terang dia sebab tak nampak. Pakai yang light. Light. Okay. So, yang bull candle ni, semasa dia buka di sini, market ni buka. Ini point yang you kena
beware. Iaitu berhati-hati. Open week with CB1. Apabila berlaku open week dengan CB1, tak kisahlah sama ada CB1 tu ke bawah atau ke atas, market akan follow whatever yang berlaku di pagi hari. So, di sini semasa dia buka, di sini ada satu CB. Alright? Di sini ada satu CB. Di sini ada satu CB. Apabila market buka pagi minggu dan ada break CB, bermaksud the whole week akan jadi bull candle. The whole week akan jadi bull candle. So base pada sini, bila dia market ni buka, dia pecah CB, buat satu penarikan Fibonacci di awal minggu. Di awal minggu, alright, tarik. Di mana nak masuk? Di mana nak masuk? Di mana nak masuk? Entry. Saya beritahu apa? Hanya dua tempat. Iaitu di kawasan sini. Satu. Dan juga sini. Ada dua tempat ya. Di 0866 dengan 0.5 dengan 0.386 ya. 0.88 dan 0.786 ini zone. So, daripada sini market naik, the whole week menjadi bull candle daripada sini sampai dia close. Sampai dia close. Now, refer kepada yang ini. Open week, close week, high and low. Okay, open dia daripada sini, close daripada sini. So di sini menjadi another bull candle. Okay, satu lagi bull candle dengan shadownya adalah di sini sikit, atas high ni, high and low. Alright, di sini ada sikit. Di mana? Di sini, sikit tadi. Alright. Now, last week another bull. Di awal minggu, apa yang kena beware, apa yang kena berhati-hati adalah open week with CB1. Kalau ada ni, market akan ikut. So, di sini open week without CB. Ada CB? Without CB. So, kalau open week without CB, whatever yang turun di awal minggu adalah pullback. Dan bagaimana nak melihat pullback? Refer kepada dua jenis pullback, iaitu pullback tanpa CB. So, pullback tanpa CB, kita refer kepada H1 lah. So, bila kita refer kepada H1, di sini dulu, ni ada satu hidden candle, candle bear hidden. So, di sini ada di sini adalah CB1 dia lah. Okay, ada hidden candle lah sini. Alright. Okay, itu adalah CB1 dia lah. Di H1 so di sini pecah. Tarik Fibonacci, kalau you nak makan, yang ini tak ada masalah. Alright. So, di mana tempat nak entry? Ada dua kawasan, iaitu 0.786, 0.88, satu lagi di sini. Which is kalau kita tunggu market ni sampai ke kawasan B ataupun kawasan IB, tak sampai. So dia bagi kita satu entry iaitu di kawasan 786. So saya dah beritahu tadi statistik dia
market banyak mencari level fiber ni, iaitu 0.786 dengan 0.88, pullback breakout dengan 0.5 dan 0.386. Ya, yang pullback breakout ni memang all the time dia cari. Sehinggalah dia pergi kepada, balik kepada H4, dia pergi kepada, so yang ini saya buang dulu ya. Dia pergi kepada 261. Alright, 261. Baik. Bila dia pergi kepada 261, di mana yang kita kata di awal minggu, alamak, ni. Di awal minggu, beware open with CB1. Kalau tak ada, maksudnya dia buat pullback. Bila dah ada ya di sini, ni, ni kawasan IB, ni kawasan CB. Okay? Ni kawasan IB, ni kawasan CB. Buat satu penarikan Fibonacci. Statistik mengatakan ada dua tempat untuk ambil entry bila mana berlaku CB1 break. Yang pertama di sini. Wajib kena masuk. Ternyata market tak pergi terus. So tahanlah rutin sikit. Tahan sampai 30 pip lebih kurang. Finally, dia pergi kepada kawasan ini. Iaitu 0.5 dengan 0.386. Dan akhirnya, dengan senang hati, kita TP di kawasan 161. Kenapa 161? Sebabnya, daripada sini, ending dia adalah di sini. So, kita pula tarik nak ending atas lagi tak boleh lah. Sebab perjalanan daripada bawah. Yang kita ukur ni kita ambil subwave dia. Subwave dia. Ya, di sini sudah menyampai kepada 423. Tarik di sini sampai 161. Cukup. Sebab kalau kita tarik, kita nak lagi pergi 261 ataupun 423. Setiap kali tarik, fiber tak habis. Ya, ini subwave dia. Alright. Now, kita buat lagi yang lain ya. Ingat ya. So di sini kita akan tengok di awal minggu apa yang berlaku next week. Kalau dia open dengan CB1, maksudnya kalau dia turun bawah, CB1 break ke bawah, dia akan turun jauh ke bawah untuk the whole week ya. So kita tengok lagi di sini. Kita tengok lagi ke belakang. Okay. Alright. Awal minggu, market ini buka. Kita tahu daripada sini, open, close di sini. So, open and close di sini memberikan candle bear. Bear candle. So, bila dia memberikan bear candle, ramai orang kata, okay, next week, pasti akan berlaku bear ataupun continuation bear lagi. No, belum tentu. Belum tentu. Kalau kita tengok di sini, sampai ke sini, alright. Dia adalah bear candle dengan shadow berada di sini. Okay, high ini. Dengan shadow juga berada di sini. Sini ya. Kalau kita kata, oh ini bear candle ni, nanti dia turun lagi. Belum tentu. Sebab, kenapa? Sebab, beware dengan open week with CB or without CB. Ternyata bila dia open week baru, dia buka week baru ni, sudah ada CB yang dipecahkan di sini. Nampak? Dia sudah ada CB yang dipecahkan. Iaitu dia kawasan bawah ini adalah kawasan IB.
Yang ini dia datang. IB ni datang untuk re-entry cantik. Alright. Dia datang, kita ambil lah. Tapi kita tengok juga dengan entry kita. Dia pergi tu macam mana dengan entry yang kita ada 2 zone tadi. Tapi nak beritahunya, kena ingat kepada open week dalam H4 ni, H4 satu separator tu H4, satu separator tu weekly dalam H4, dia open week with CB or without CB. So bila dia open week dengan CB, even though di sini kita melihat bear candle weekly last week, dia belum tentu lagi nak turun. Baik. So daripada sini dia break CB1, maka kita kena respect. Kita kena respect week. Ya, kalau kita ukur daripada ke sini pun mungkin telah habis satu perjalanan week. Jadi kita ukur. Di sini ada twin candle ya. Twin candle. Kita buat satu penarikan Fibonacci. Tarik. Ya, sudah habis di sini. Sudah habis di sini di kawasan 423. So even tu kita tengok last week bear, orang kata masih lagi akan turun. Last week bear tu. No, relax. Kita ukur dulu ya. So kita buat satu penarikan Fibonacci daripada sini. Ya, ini bear candle. Kita buat buka candle di sini, sudah ada CB1 yang pecah. Bila sudah ada CB yang pecah, tarik Fibonacci daripada sini sampai ke tu. Bila kita tarik di situ, entry kita wajib berada di kawasan ini. Ternyata dia bagi satu saja, tak ada banyak. Ya, dia tak bagi banyak. Dia bagi satu je. Satu entry saja, iaitu di sini. Kalau datang di sini, lagi baguslah. Tapi rezeki Allah Ta'ala punya. Finally, market ni naik. Market ni naik. Okay. Okay. Market ni naik. Perjalanan week itu daripada sini sampai sini close. Close. So, saya tak langsung, yang ini akan menjadi bull lah. Bull candle. Bull candle, kita ambil satu perjalanan daripada sini sampai ke sini. So, because dia dah jadi bull, kita tukar dia kepada hijau lah. Right? Dan dia ada shadow daripada sini sampai ke atas. Sini ya. Dan dia ada juga shadow daripada sini sampai ke bawah ni. Yang ni ya. Pada bawah ni ya. Yang ini milik week yang lain. Yang ini. Now, saya beritahu apa? Jangan ada open week dengan CB. So, perhatikan height dia. Perhatikan dia punya height. Height dia berada di situlah. Right? Ini height dia. So yang ini patutnya tinggi sikit lah. Okay. Sebab saya tak pandai melukis sangat ya. Boleh lah. Okay. Itu height dia. Now. Dalam perjalanan turun ni, awal minggu ni kita melihat. Awal minggu kita melihat berlaku pemecahan CB. Di awal minggu. Maksudnya, bila saya kata tadi, beware open week dengan CB. So, bila dia berlaku pemecahan CB1 di awal minggu, di sini telah pecah. Di sini telah pecah. Ya. Market memberikan satu arah baru di awal minggu. So apa yang berlaku di sini adalah sekadar pullback ataupun dia nak pancing. Banyak market ni sebenarnya nak mencari tempat-tempat support yang baik lah. So di sini kita buat satu penarikan Fibonacci. Tarik ke sini sampai ke atas. Okey. Di sini sampai ke atas. Okey. Entry level kita berada di mana? Wajib ada di sini satu.
Okey. Wajib ada di sini satu. Wajib ada di sini satu. Dan last sekali berada di sini. Ini last sekali. Zone 0.12, 0.2. Tapi kita floating. Yes, kita floating. Kita floating. Tapi kalau kita nakkan tengok pullback ni dekat mana tempat paling sesuai, maka kita boleh refer kepada H1, which is H1 ada pecah CB1. Dia pecah di sini ya. So bila dia pecah di sini, tarik sini ke sini. Okey, di sini pun dia bagi entry. Kalau you buat dia di H1, dia boleh makan banyak lah, atas bawah lah. So saya lihat kepada H4 je. So di H4, finally, yang ini dia tak sampai ke 423 ya. Hampir sampai ke 423. Tapi zone dia ada di situ lah. Zone dia ada di situ. Tapi kalau you base pada sini, you akan floating lebih kurang dalam 63 pip. Oh, memang besar jugalah. 63 pip, bukan sikit. Tapi dengan MM yang bagus, ya Allah lah. Jangan ikut saya. Itu hari nak jadi nombor 1. Lah bantai EU. Jangan ikut saya perangai tu. Kontes kononnya nak jadi nombor 1. Baik. Dengan MM yang baik, finally dia pergi kepada 423 di sini. Tapi daripada open wick di sini kepada close wick di sini, dia jadi candle bear candle. Alright, dia jadi bear candle. Alright. Di sini sampai di sini. Okey, dia menjadi bear candle ya. Open, close. Yang ini naik, ada CB tak? Open wick without CB, dia tak tukar. Saya kata beware jika open wick ada CB. So, open wick without CB, dia masih lagi meneruskan bear candle yang last week. Sehinggalah dia perform EL7 di kawasan 261. Okey, dia perform EL7 di kawasan 261. Okey. Now, di sini senang untuk lihat, senang untuk ambil position, tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Tapi yang yang bagusnya adalah apabila kita melihat ketiadaan CB1, kita tak perlu terlalu tergesa-gesa untuk mengambil position lah. Di awal minggu tu kita boleh tengok lah. Alright, di awal minggu kita boleh tengok. Seperti ini ya, di sini sebab ada EL2 di sini, market naik. So daripada sini close di sini. Alright. So di awal minggu dia turun without CB, dia naik buat satu kenaikan, kemudian dia turun. Yang ini turun dengan CB di awal minggu ya. So yang ini memberitahu kita market ini nak turun. Okey. Alright. Saya ambil soalan lah. Alright, ada soalan? Faham tak? Lu? Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faham. So, beginilah cara kalau kita tengok dia. Kalau kita tengok di semua pair sama. Semua pair sama. Kalau kita tengok di JJ lah. Di JJ pun sama ya. Di JJ pun sama. Di sini
nampak tak? Entry yang kita nak dia datang di sini. Di sini ada satu dah, kita dah masuk. Floating. Floating. Sebab apa? Kita takut dia terus jalan. So, kita masuklah small lot di sini, di kawasan 0786 dan 0.88. Dia naik, finally dia hit 0.5 dengan dalam zone ini. So, sekarang ni dia jalan lah. Dah 60 feet. Ya, UJ. Dia jalan 60 feet. So, saya percaya next week akan jadi bear candle lah. Akan jadi bear candle lah. Kalau tidak, dia akan hit di sini, di 161. Dan kita akan tengok di 161 ini, ada tak CB1 break di awal minggu. Kalau tak ada, dia akan pergi kepada 261. Alright. Begitu juga kalau kita tengok di gold. Mana gold? Bukan gold. GJ. Okay. Di GJ pun sama. Alright. Kita melihat ada momentum di sini ya, besar ni momentum dia ni, nampak tak? Nampak tak momentum ni? Nampak tak momentum? Nampak tak momentum ni? Yang kita katakan sebagai convergence. So, selagi mana yang ini tidak berada di bawah 4 belum berlaku. So, masih lagi dalam situasi wave 3 ke panjang, tentulah wave 3 dia panjang lah. So, selagi mana dia tak sini, correction belum berlaku. So, kalau kita kata, okay, base pada sini ada satu okay. Break di sini dah break dah break ni dah break. First entry wajib yang kita kena masuk adalah di sini. Wajib di kawasan 0.786, 0.8. Kalau you tengok the throughout kita punya webinar malam ni, you boleh nampak statistik 0.786, 0.8 tidak mengecewakan. Tapi dia ada fault. Sebab apa? Takut dia pergi ke kawasan the next second level iaitu di sini. 0.386 dan 0.5. Tapi kalau dia terus pergi, you untunglah. Kalau ni you kena tahan, sabar, tahan dia punya float sampai ke situ. Sebab bila ada breakout dan ada area yang kita nak, sebab kalau kita tengok kat sini dia tak pergi kawasan IB ni, kita tinggal lah. Ya, kita tinggal lah. So, saya percaya market buka minggu hadapan di kawasan 161. Alright, 161. So, di sini kalau ada CB1 break, hati-hati. Kalau tak ada, lanjutkan terus ke kawasan 261. Okay? Alright. So, malam ni kita ada 2 sesi 40 minit, 40 minit, lebih kurang dalam 80 minit, 1 jam setengah lah lebih kurang 1 jam setengah. So, kita akan buat lagi malam besok. Macam? Biar sikit tapi banyak, tapi melekat. Daripada saya nak tinggalkan, saya nak kodor. Saya nak kodor minggu-minggu yang saya tinggalkan. Alright? Malam besok lagi kita buat. 40 minit tak apa, sikit-sikit tak apa. Tapi dia lekat Anda boleh slow nampak slow. Saya tak berniat untuk tinggalkan anda, tidak. Cuma saya tuari down sikit lah. Orang pun mengata tu saya nak down, saya cari kekuatan balik lah. Alright. So kita jumpa lagi malam besok. Boleh? So kawan-kawan semua, alright, jangan ada persepsi yang tak baiklah pada saya. InsyaAllah. Ya. Okey, kita jumpa lagi malam besok. Okey, 2 sesi kita buat malam ni, dua-dua saya record. So malam besok kita jumpa lagi. Kita akan discuss lagi bagaimana kita nak dapat fine tune melihat satu perjalanan market. Alright? Alright. Itu saja untuk malam ni. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.